KPM. Dah sampai pun zoo negara. Hari yang cerah, kita buka zoo. Cik, Ya. dah buka ke? Baru buka. Oh, baru buka. Cik, saya nak bawa anak murid saya, murid Berapa ramai prasekolah. Ada 25 orang. Okey. 2 guru, 25 orang murid. Ramainya satu kampung bawah ni. Tapi nak nak sebelum lawat tu saya nak tanya juga, ada tak nombor booking? Nombor booking. Sekejap, Cik, saya dapatkan nombor booking saya. Ada. Ada kejap. Bagi tahu dulu. Saya nak check dekat sini dulu. Ada ke tak dalam sistem. F 223. 223. Okey, ada. Jangan risau ya. Kejap lagi saya bagi masuk. Tapi sebelum tu ada apa-apa soalan nak tanya ke? Itulah. Murid saya tak sabar nak masuk zoo ni. Saya pasti. Apa haiwan yang ada kat zoo ni agak-agaknya sekarang ni? Haiwan. Haiwan. Saya tak tahu. Saya kerja kat sini je haiwan yang ada. Tak tahu. Haiwan ada. Tak tahu. Hai semua, Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Abang Irfan Syami, saluran Didik TV KPM untuk slot prasekolah. Hari ini kita akan belajar tentang kreativiti dan estetika. Jadi bersedia semua untuk belajar ini bersama dengan Cikgu Hazani Osman dari SK Ampangan Seremban Negeri Sembilan. Assalamualaikum Cikgu Wani, apa khabar? Waalaikumsalam Abang Irfan. Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, nampaknya pun cantik hari ini bersama kami dalam slot prasekolah. Dan kita juga ditemani oleh seorang jurubahasa isyarat. Ifah perkenalkan dulu Cikgu Nabila Ilyas Elaizahaya dari SMK Sungai Laya, Sungai Petani, Kedah, Darul Aman. Cikgu, apa khabar, sihat? Terbaik. Okey, hari ini kita akan belajar tentang kreativiti dan estetika, Cikgu. Tetapi permulaannya tadi kita lihat seorang guru ingin membelikan tiket untuk anak muridnya masuk ke dalam zoo negara. Betul. Apa yang akan berlaku sebenarnya, Cikgu, hari ini? Tadi kita tengok kan masa permulaan tadi. Situasi dekat zoo. Dekat zoo? Kalau kita tengok pun sekarang ni kita dekat persekitaran zoo lah kan. Betul, Cikgu. Jadi kita nak bawa anak-anak murid semua untuk melawat zoo sebenarnya Abang Irfan. Abang Irfan pernah pergi zoo tak? Pernah, Cikgu, tapi dah lama lah waktu kecil tu. Sama macam murid-murid Cikgu. Kan dulu tadika kita pernah pergi ikut lawatan sekolah untuk pergi zoo negara. Okey. Abang Irfan tahu tak apa tu zoo? Zoo, Cikgu. Yang Abang Irfan tahu dekat zoo ni ada banyak haiwan, Cikgu, tapi tujuannya belum kita kena pasti lagi. Okey, sebenarnya zoo ni penting tahu Abang Irfan, murid-murid. Zoo ni adalah satu pusat yang kita nak kumpul, bukan kita kumpul sebenarnya, pusat pelindungan. Sebab kalau kita tahu sekarang ni kita tengok habitat haiwan ni banyak yang makan pupus, Abang Irfan. Betul lah, Cikgu. Kan? Kita boleh tengok sekarang ni banyak hutan yang ditebang, pokok-pokok dah tak ada. Terutamanya haiwan-haiwan liar ni kita tengok Abang Irfan. Ya, sekarang ni banyak kes, Cikgu. Kita ada nampak harimau melintas jalan. Ya, harimau melintas jalan. Gajah pergi masuk rumah orang. Gajah masuk rumah orang. Tapi pun dah mula dah main kat tengah jalan. Betul. Semua kan. Jadi inilah pentingnya adanya zoo di negara kita ni Abang Irfan. Baik, itulah permulaan kepada topik kita hari ini untuk kreativiti dan estetika berkaitan dengan zoo. Jadi kita akan berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam slot prasekolah Didik TV KPM. Didik TV KPM. Saya seekor kedai di hutan sunyi, mencari kawan-kawan sama menari. Lenggang-lenggang ke kanan, lenggang-lenggang ke kiri, lenggang-lenggang ke kanan, lenggang-lenggang ke kiri. Ayo
Saya seekor monyet di hutan sunyi, mencari kawan. Kat mana tu? Sama menari. Panjat jom. Panjat, panjat, panjat ke kanan. Panjat lagi. Panjat, panjat, panjat ke kiri. Panjat, panjat, panjat ke kanan. Kiri tak? Panjat, panjat ke kiri. Jom. Ayo. Ayo menari. Baik, bersama kami dalam Slot Prasekolah Didik TV KPM. Kita masih bersama dengan Cikgu Wani. Wah, seronoknya menyanyi Cikgu. Lenggang-lenggang. Tak habis kan kita nyanyi Belum kan? Cikgu. Okey, untuk segmen kali ni, apa yang kita akan kongsikan kepada murid yang berada di rumah Cikgu? Okey, untuk segmen kali ni, kita dah nyanyi tadi. Betul. Cikgu Wani nak pendengarkan cerita pula. Ada cerita tentang apa, Cikgu? Cerita haiwan. Haiwan? Haiwan apa cikgu nak cerita hari ni, Abang Irfan? Tak pastilah Cikgu. Haiwan yang ada dalam lagu tadi ke? Salah satu. Salah satu. Okey, Abang Irfan teka. Keldai. Betul! Yeay! Okey. Jadi Cikgu Wani nak cerita tajuk, mari dengar cerita segmen Mari Dengar Cerita. Keldai. Si keldai yang pemalas. Alamak, kenapa pemalas kedai ni? Si kedai yang pemalas ni Abang Irfan. Tapi sebenarnya kedai ni rajin ke tak ni? Tak tahulah, kita kena dengar dulu Cerita cerita. ni mungkin. Yeah. Jadi jom Cikgu Wani dengarkan cerita si kedai yang pemalas. Silakan Cikgu Wani. Kalau tengok dekat sini, okey, inilah kedai. Okey, ini kedai dan inilah tuan kepada kedai. Okey. Mula seorang peniaga. Nama tuan kedai ni Mula. Mula Mula ni seorang peniaga garam. Murid-murid. Dia memelihara seekor kedai. Okey, kedai itu digunakan untuk bawa barang. Jadi barang tu Abang Irfan, murid-murid diletakkan di belakang kedai tadi. Kalau ni kan kita nampak, okey, garam ni tadi, okey, diletakkan atas kedai. Okey, seterusnya si kedai tersebut sangat malas. Alah, malaslah pula. Nampak tu muka dia Cikgu tak ikhlas buat kerja tu. Ya ke? Tunduk aja kan? je. Ini kalau tak pandang ni, habis terlanggar jalan Betul. ni. Okey. Ia lebih suka duduk berehat. Suka sangat berehat. Makan, tidur. Makan, tidur lagi. Si kedai juga malas berjalan. Kalau kita tengok kat sini kan, dia mungkin rasa berat, mungkin ada bebanan berat ke atas, tapi bebanan tu sebenarnya dia membantu tuan dia untuk berniaga garam tadi. Okey. Jika diletakkan guni tadi, guni garam dekat belakang kedai tadi, ia akan memperlahankan langkah. Makin lama makin lambat. Bila ada barang, makin lambat. Makin lambat tapi dia bila bergerak. tak ada barang nak pergi makan, agaknya macam mana? Lagi laju sebab boleh makan, tapi kalau angkat barang dia lagi lambat. Sebab dia dah, kedai ni dia dah set dekat minda dia. Kalau buat kerja nak malas. Kalau makan, tidur, mungkin dia laju je. Okey, apa jadi seterusnya? Okey, Nak seterusnya. tahu juga Cikgu, apa yang akan jadi? Seterusnya, pada suatu hari, seperti biasa si kedai ni, dia bawa seguni garam tu. Dia bawalah dia ke atas, kat belakang dia Abang Irfan, atas badan dia untuk jual di pasar. Dalam perjalanan ke pasar, dia seberang sungai. Dia nampak sungai kan Abang Irfan? Dia seberang sungai. Si kedai berasa badannya menjadi ringan. Sebab garam bila kena air, daripada pepeja dia jadilah cecair. Betul? Dia rasa macam, seronok pula lalu kat sungai ni. Sejak dari kejadian itu, si kedai mendapat satu akal. Orang malas dah mula dapat akal. Nak buat apa tu Cikgu? Dia sengaja jatuhkan. Bila dia bawa je bebanan, dia jatuhkan dalam diri sungai. dia dalam sungai. Setiap kali dia nak seberang sungai, nak jual di pasar. Tuan kedai ni sangat marah. Dan tuan kedai ni mencari jalan untuk memberi pengajaran kat kedai. Tuan dia kata macam ni. Awak tunggu kejap. Malas kedai lagi. Ni. Apa jadi seterusnya? Nak tahulah Cikgu, tak sabar ni. Okey, jom kita Kenapa tengok muka dia seterusnya. takut, Cikgu? Kenapa muka dia macam ni, murid-murid? Dalam sungai pula tu kan? Tengah nganga mula kedai ni. Okey, jom kita tengok seterusnya cerita. Pada keesokan harinya, Mula, siapa tadi Mula tadi? Tuan Tuan kedai ini
menggantikan guni garam tu dengan seguni kapas Abang Irfan. Oh, dia jadi tak kapas. letak garam, dia letak kapas. Apa jadi ya murid-murid? Dan dia Tuan Maula ni tadi letakkan kapas atas belakang kedai. Dan seperti biasa si kedai ni dah gunakan akalnya nak lalu lagi dekat sungai tadi. Dia pun jatuhkan badan dia dalam sungai. Tapi Apa yang jadi, cikgu? jadi? Aduh, kenapa beratnya badan aku ni? Tadi sebelum ni kan garam kan? Betul, Aduh, betul. kenapa berat dia ni? Kapas tu menjadi basah dan dia akan jadi berat. Si kedai cuba untuk bangun. Dia bangun. Aduh, tak boleh Tak beratnya. boleh, berat Dia sangat bangun ke belakang dia. kanan. Nasib baik tak lemas Abang Betul. Irfan. Dah mula bohong. Dapatlah balasan dia kan. Si kedai hampir lemas. Tetapi tuan dia yang baik tu Abang Irfan. Selamatkan kedai. Selamatkan kedai. Apa yang jadi seterusnya? Itulah tu. Dah selamatkan, apa yang jadi ya cikgu? Jom kita tengok. Dah senyum ni. Adakah kedai dah berubah cikgu? Dah senyum ni. Okey. Seterusnya. Okey, seterusnya. Okey. Akhirnya si kedai berasa sangat menyesal. Dia macam, Tuan, maafkanlah saya. Maafkan aku, tuanku. Tuan, tolonglah maafkan saya. Tuan, saya janji tak buat lagi. Agaknya macam tu lah. Betul. Kita harap kedai tu macam tu lah, Dia insaflah, cikgu. Janganlah buat lagi kan. Dia cakap dengan tuan dia, saya nak jadi kedai yang rajin. Wah, semangat baru. Saya nak jadi kedai yang hebat. Yang berusaha. Okey. Jadi dia tak nak menipu lagi. Semenjak dari kejadian itu, si kedai menjadi rajin dan tidak menipu. Agaknya dia bangun pagi macam ni. Tuan. Mana barang? Mana Cepatlah kita garam pergi ke letaklah pasar. belakang saya. Cepatlah letak belakang saya. Okey. Lepas tu kalau dia lalu sungai pun, dia berhati-hati. Dia cakap dengan dia, Tuan, berhati-hati. Kita sudah lalu sungai ni. kalau tak jatuh garam begitulah. nanti. Ya. Okey, akhirnya cikgu, kedai ini dah berubah daripada menjadi seorang kedai yang malas Ya. menjadi seekor kedai yang lebih rajin. Selepas dia dapat apa? Dia dapat Dia masukkan dalam sungai tadi, dia dapat apa? Pengajaran. pengajaran. Betul cikgu. Kita janganlah cakap bohong dan kita janganlah belum mula apa-apa lagi kita dah set dekat minda kita. Tak nak Saya buat lah. malas. Malas. Saya penat. Tak bolehlah macam tu Macam kan. mana nak berjaya kan cikgu kalau kita asyik malas, kita tak nak buat kerja. Ya, betul. Jadi kita sebagai seorang murid, lagi-lagi murid prasekolah ni, Ya. kita kena rajin berusaha. Betul. Murid-murid Jangan prasekolah menipu. kita ni rajin tau Abang Irfan. Suka menulis, suka membaca dan suka juga tak suka cakap bohong. Tak suka Suka cakap tolong menolong sesama kawan. Okey cikgu, kita pernah faham cerita tentang Ya. keldai ni. Jadi pengajaran kita dapat untuk hari ini adalah kita jangan jadi seorang yang pemalas. Ya. Katakan tidak kepada perkataan M-A-L-A-S. Malas. Ya. Sebab kalau kita malas, kita tak akan berjaya. Kena Okey. usaha dulu kan Abang Irfan? Betul cikgu. Okey, baik murid-murid semua, kalau kita dah faham tentang konsep cerita tadi di mana kita sebagai seorang manusia perlu menjadi seorang yang rajin berusaha. Terima kasih Cikgu Wani. Kita akan berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam slot Prasekolah Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Kembali menyaksikan slot Prasekolah Didik TV KPM bersama Abang Irfan dan Cikgu Wani. Kita belajar tentang zoo hari ini. Cikgu, saya nak tanya. Ya. Dekat zoo tu kan ada banyak haiwan. Tapi persoalan saya sekarang ni, haiwan dekat sana makan apa? Haiwan kat zoo makan apa? Jadi Ya. kita nak belajar ni kat segmen kita nak belajar haiwan makan apa. Okey. Jadi sebelum tu Cikgu Wani nak memperkenalkan kumpulan makanan untuk haiwan yang Cikgu Wani akan hajar hari ini. Okey. Haiwan makan apa? Okey, haiwan makan apa? Ada 3 kumpulan makan sebenarnya ni. Okey. Untuk haiwan ni ada 3 kumpulan pemakanan dia. Yang pertama,
haiwan yang makan daging. Daging sahaja. Daging ni bukanlah daging yang daging merah ke. Daging ni banyak lah. Ada daging, kita kata ada serangga pun sejenis daging juga. Betul. Haiwan yang makan serangga, haiwan yang makan badan dia sendiri, haiwan yang makan di kumpulan dia sendiri pun ada juga. Okey, itu kita panggil haiwan yang makan daging. Okey, jom kita kenal haiwan yang makan daging dulu. Silakan, cikgu. Okay. Haiwan yang makan daging sahaja. Okey, contohnya harimau. Haiwan yang makan daging harimau. Selain itu singa. Haiwan selain itu singa, harimau, singa dan seterusnya helang. Okey? Harimau, singa, helang. Abang Irfan rasa kalau macam harimau tu dia makan daging yang macam mana? Dia makan makanan yang daging yang lebih lemah daripada dia, cikgu. Jadi contohnya dia macam rusa ke, kan? Dia akan makan lembu. Silap-silap kita pun. Jangan, cikgu, saya risau sekarang. Biarlah dia duduk dalam zoo tu kan. Okey, cikgu, saya nak tanya, antara ketiga-tiga haiwan ni, yang mana satu raja hutan, cikgu? Raja hutan? Yang mana? Raja di hutan. Harimau ke singa? Ya. Helang dekat atas tu. Betul, dia dekat atas kita nak kacau dia. Singa? Betul. Okey. Ini pengetahuan kepada murid-murid tentang kalau kita pergi zoo kan. Yang mana satu haiwan yang paling besar dan paling kuat di hutan? Jawapannya adalah singa. Okey. Jadi inilah jenis haiwan kumpulan yang makan daging. Okey, seterusnya murid-murid, haiwan, selain tu cikgu nak beritahu juga, haiwan yang makan daging ni kita boleh panggil juga kumpulan karnivor. Okey. Kita boleh panggil karnivor. Jadi haiwan yang makan daging kumpulan ialah karnivor. Okey, seterusnya tumbuhan. Haiwan yang makan tumbuhan. Apa haiwan yang makan tumbuhan? Haiwan yang makan tumbuhan, cikgu. Jom kita tengok. Silakan. Yang mana? Okey. Macam pernah kenal lah haiwan pertama tu. Macam kita cerita tadi kan. Keldai. Okey. Apa dia murid-murid? Keldai. Betul. Gajah. Gajah yang besar tu. Ada belalai tu. Makan tumbuhan je, cikgu? Makan tumbuhan. Dia kenyang ke? Tapi dia nampak macam sihat dan kuat. Betul-betul. Bagusnya makan tumbuhan kan. Dan seterusnya zirafah. Haiwan yang paling tinggi leher dia panjang. Tinggi, lepas tu leher dia panjang. Okey, ini tiga jenis haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan. Apa contoh tumbuh-tumbuhan ni murid-murid? Makan buah, makan sayur, makan apa yang ada di sekeliling yang dia rasa dia nak makan tu, dia boleh makan macam rumput ke, yang didapati di sekeliling. Cikgu nak tanya, kalau gajah makan tumbuhan apa, cikgu? Selalu buah. Dia suka sangat buah. Suka makan buah. Sihat. Patutlah dia sihat, cikgu. Dia suka makan buah. Okey. Baik. Kumpulan haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan ni murid-murid, kita boleh panggil juga dalam kumpulan herbivore. Okey, ini ialah kumpulan haiwan yang makan tumbuhan. Ada tiga juga. Tadi haiwan yang makan daging, Cikgu Wani dah ajar 3. Yang makan tumbuhan pun 3. Baik. Seterusnya, haiwan yang makan kedua-dua sekali. Amboi, tamak je. Dia makan dua-dua. Itulah kelebihan yang dia ada. Dia boleh makan dua-dua sekali untuk dia teruskan hidup dia. Dia makan daging dan juga tumbuh-tumbuhan. Apa dia? Cikgu Wani nak kenalkan murid dengan 3 haiwan yang makan daging dan juga tumbuh-tumbuhan. Okey. Ayam, monyet dan semut. Mesti Abang Irfan cakap semut kecil tu nak makan daging. Itulah dia makan daging apa? Kadang-kadang ayam ni contohnya dia boleh makan serangga yang kecil-kecil. Okey, dia bukanlah daging kita bagi daging yang betul-betul daging tu kan. Dia nak gigit pun nak ni pun tak lepas kan. Yang Abang Irfan tahu, cikgu, ayam akan makan cacing. Ya, cacing. Begitu juga dengan monyet kan. Dia akan makan buah juga. Lepas tu kadang-kadang kalau dia jumpa makanan yang manusia bagi ke ayam goreng pun dia pun boleh makan juga. Saya pernah nampak, cikgu, monyet ni dia makan ayam goreng sebab orang bagi kat dia. Betul. Jadi dia makan. Jenis kumpulan ni kita panggil omnivore. 3 lagi yang Cikgu Wani dah ajar. Okey. Boleh kita buat ulang kaji tak Abang Irfan? Ulang kaji dengan siapa, cikgu? Kita dah belajar tadi 3 haiwan yang makan daging, 3 haiwan yang makan tumbuhan dan juga 3 haiwan yang makan kedua-dua sekali. Daging dan tumbuh-tumbuhan. Jadi Cikgu Wani nak ajar Abang Irfan dan juga murid-murid kat rumah untuk kita lengkapkan carta
Mudah je ni kan Abang Ifan kan? Haiwan makan apa? Okey. Okey. Jadi kita nak mulakan sekarang ni ulang kaji bersama dengan Cikgu Wani. Ya. Untuk haiwan yang pertama, jenisnya makan daging sahaja. Haiwan yang makan daging. Okey, jom kita mulakan. Tadi cikgu cakap ada 3 haiwan. 3. Yang pertama yang belang-belang tu, cuba teka yang belang-belang tu. Harimau. Okey. Jom Kita Abang ambil Ifan gambar tolong harimau. dekatkan kumpulan yang pertama. Okey, harimau. Bagus. Okey, Harimau. murid kat rumah pun sama-sama teka tu. Baik. Yang kedua, kita lekat sini. Okey, yang kedua, haiwan ni dia paling berkuasa di hutan, cikgu. Okey. Ya. Okey. Singa. Okey. Baik, singa kita letakkan kat sini. Okey, lagi satu. yang makan Berada daging kita di belajar tadi. awan-awan. Terbang, suka terbang. Dia besar juga. Betul. Iaitu burung helang. Burung helang. Okey. Bagus. Baik. Okey. Seterusnya, haiwan yang makan tumbuhan sahaja. Dia suka ingat makan lagi tak tadi? buah-buahan. Ada 3 juga cikgu kan? Betul, ada 3 juga Ada tadi. 3. Okey, yang pertama, si leher panjang. Cuba teka apa? Si tinggi, si leher panjang. Zirafah. Betul. Pandai kat rumah tu. Okey. Yang kedua, haiwan ni dia besar, ada belalai. Kita panggilnya gajah. Okey. Yang kedua, yang ketiga. Cikgu. Yang ini Apa lagi satu haiwan yang makan tumbuhan? Okey, mula huruf K cikgu, belakang dia I. Yang mula-mula kita cerita dia jadi malas jadi rajin tu. Okey, saya tahu. Jawapan dia adalah keldai. Keldai. Okey. Bagus Abang Ifan. Daging dan tumbuhan dimakan dua-dua cikgu. Sekali. Okey, cikgu Kelebihannya baru cakap. dia boleh hidup dengan makan kedua-duanya sekali. Baik, Okey, kita Abang mulakan. Ifan. Yang pertama, cuba teka haiwan apa? Takkan kucing pula kan? Yang tu Suka adalah banyak panjat tu. monyet. Okey. Suka dia banyak panjat Okey, cikgu mari tolong. Okey, yang kedua. Kita suka makan ni kalau kita goreng ke kan, memang sukalah. Iaitu ayam. Saya KFC je nampak dia. Okey, yang ketiga. Yang Lagi satu terakhir dah nak cikgu. lengkap dah carta ni. Haiwan ni kecil je, dia suka manisan. Betul, kalau dia gigit gatal lah. Gatal lah tu kan. Ifan. Injit apa? Semut. Okey. Ya, cuba cikgu Wani cek Kita dulu. cek dulu. Betul Betul tak? ke murid-murid? Betul ke ni? Betul Jom ke? kita tengok. Betul Okey. tak Abang Ifan? Okey, kumpulan haiwan makan apa? Haiwan dalam kumpulan yang makan daging. Singa, harimau, helang. 3 Betul. bintang. Okey, yang kedua cikgu, kita pertama lanjut lagi ni. sikit cikgu. Okey. Zirafah, gajah, kedai. Betul 3 bintang juga. lagi. Dah Okey. 6 bintang dah. Baik. Yang terakhir yang makan daging dan juga tumbuhan. Monyet, ayam, semut. 3 bintang lagi. Markah pena untuk Abang Ifan dan juga murid dekat rumah. 9 bintang. Terima kasih. Tahniah semua. Okey, sekarang ni kita pun nak belajar tentang zoo dengan cikgu. Ya. Mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan ringkas. Silakan. Okey, jadi hari ini kita dah belajar tentang haiwan, kumpulan makan dia, dah dengar cerita tentang kedai. Jadi haiwan ni salah satu juga kehidupan yang kita perlu jaga, kita perlu pelihara, kita perlu sayang sangat haiwan. Kan? Walaupun tak ada dekat zoo, haiwan tu berada di rumah pun kita kena sayang dia Betul juga. cikgu. Kita jaga macam Jaga. jaga diri kita sendiri. Betul tu. Baik cikgu, di mana murid-murid di rumah boleh dapatkan latihan pengukuhan? Okey, kalau nak dapatkan apa-apa info ataupun latihan pengukuhan, bolehlah melayari pelantar D5 KPM. Baik, terima kasih Cikgu Wani datang jauh dari Negeri Sembilan untuk kongsikan kepada kita tentang topik prasekolah, kreativiti dan estetika. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Cikgu Nabilah kerana menjadi jurubahasa kita untuk hari ini. Sebelum kita berpisah Cikgu, alangkah indahnya kalau kita boleh sama-sama nyanyi lagu yang tadi. Oh, nyanyi lagi? Nyanyi lagi Cikgu, lagi sekali. Dah bersedia? Okey, jom kita Kat nyanyi. rumah dah bersedia? Jom kita nyanyikan lagu yang bertajuk Ayuh menari. Silakan. Music please. Ramai-ramai. Saya seekor kedai di hutan sunyi, mencari kawan-kawan sama menari. Lenggang. Lenggang, lenggang, lenggang ke kanan. Ewa. Lenggang, lenggang, lenggang ke kiri. Lenggang, lenggang, lenggang ke kanan. Lenggang, lenggang ke kiri. Ayo menari. Lagi sekali. Jom. Monyet pula nak. Monyet pula lah.
Saya seekor monyet di hutan sunyi, mencari kawan-kawan sama menari. Panjat pula. Panjatlah. Panjat, panjat, panjat ke Kanan lagi. Panjat.